Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, pada petang ini saya nak berkongsi video tutorial bagaimana cara nak membina soalan ataupun membuat soalan dalam Google Form hanya menggunakan smartphone. Okey, baik. Langkah yang pertama adalah kita login dulu Google Form ya menggunakan akaun Gmail kita. Dan seterusnya kita tekan button yang ada 3 titik ini. Okey, seterusnya kita tekan setting dan kita pilih quizzes. Kemudian select make this a quizzes. Seterusnya quiz option respondent can see. Okey, saya pilih 2 sahaja, correct answer and point value. Seterusnya kita tekan save. Okey, baik, selesai. Dan langkah yang seterusnya adalah kita bina dulu topik ya ataupun subjek lah. Subjek apa yang kita nak ajar tu. Pendidikan Islam tahun 5. Okey, dalam kurungan bidang apa ya? Bidang Jawi. Okey. Form description ini saya letak nama saya disediakan oleh Ustazah Sharifah Salha binti Said Ahmad. Maaf ya sebab saya sedang online jadi mesej keluar masuk. Sharifah Salha binti Said Ahmad. Okey. Seterusnya saya section yang pertama ni saya tulis kehadiran. Kehadiran. Okey, saya dah ada simpanan nama murid-murid saya dalam kelas jadi drop down. Jadi saya akan copy dan paste masuk ke dalam ni. Saya pergi kepada folder dulu ya. File manager dan nama murid-murid kelas saya. Okey. Tahun lepas mereka ini tahun 4 dan sekarang ni mereka tahun 5 lah. Okey, nama yang terkininya saya tak simpan dalam ni, saya simpan dalam Google Drive. Jadi saya ambil yang ini dulu. Yang ada ni. Okey, saya drag semua nama murid saya ni. Semuanya. Okey, kemudian saya copy dan pergi semula kepada Google Form. Okey, dan kita klik kepada option 1. Option 1 ni tadilah kita nak copy and paste. Nak paste. Okey, tekan lama sikit dan kita tekan paste. Okey, dah masuk dah nama murid-murid kita tadi yang ramai tu. Okey, kita buang yang tak berkenaan ya. Okey, murid-murid saya ni ada pelbagai agama ya. Jadi yang bukan beragama Islam kita delete lah. Ini untuk kelas pendidikan Islam sahajalah. Okey, saya delete nama yang bukan beragama Islam. Allah, Firzanah tu dah terdelete pula. Okey, tak apa. Anggaplah tak ada. Okey, Jason. Kemudian Jayanis. Okey, Joel. Krisha. Matthew. Michelle. Lagi siapa lagi murid saya ni? Ya, kita tengok siapa lagi yang bukan beragama Islam ni. Pevin. Dan seterusnya. Itu saja. Okey, dia sebenarnya 20 orang sebab saya dah terdelete satu nama tadi. Okey, tak apa, kita abaikan. Ini contoh ajalah saya nak tunjukkan ya. Okey, okey, semua. Okey, siap. Okey, bila dah siap, kita nak buat section yang seterusnya. Saya nak bina soalan, jadi saya tekan ada simbol tambah di tepi sebelah kiri ini. Okey, saya bina soalan yang pertama ya. Soalan yang pertama. Okey, jawikan perkataan. Okey. Ihsan. Okey, kemudian saya select tu. Jawapan itu saya tekan, saya pilih checkbox ya. Dia macam soalan objektif lah. Murid boleh pilih lah mana jawapan yang betul. Okey, kemudian option 1 ni saya tulislah pilihan jawapan yang pertama adalah tukar kepada tulisan Jawi ya.
Tulisan Jawi. Okey. Katalah saya letak jawapan dia alif, kha, sin, alif, nun. Ihsan. Okey. Pilihan jawapan yang kedua adalah alif, ha, sin, alif, nun. Ihsan. Kemudian jawapan yang ketiga adalah alif, ha, sin, alif, nun. Okey, yang mana satukah jawapannya? Okey. Jadi untuk kita select jawapan yang betul tu, kita tekan simbol right di sebelah kiri ya, yang ada ni. Ni di bawah ni. Okey. Kita tandakanlah apa jawapan yang sebenarnya. Jawapan yang sebenarnya adalah alif, ha, sin, alif, nun. Okey. Kita check situ. Kemudian point itu markah lah. Kita boleh letak markah berapa. Okey, saya bagi 2 markah. Okey, 2 markah. Kemudian add answer feedback ini adalah respon kita. Apa yang kita nak respon apabila murid kita menjawab soalan yang salah. Katakan saya tulis di sini, maaf, cuba lagi. Okey. Jika murid saya beri jawapan yang betul, saya akan tulis, ucapkan tahniah. Tahniah. Okey. Kemudian tekan save. Okey. Selesai satu soalan. Done. Okey, kita dah dapat satu soalan. Seterusnya kita nak bina soalan kedua. Tekan sekali lagi simbol tambah. Okey, simbol tambah. Soalannya, jawikan perkataan solat. Okey. Kemudian pilihan jawapannya. Okey. Check box. Okey. Pilihan jawapan yang pertama adalah tukar kepada tulisan Jawi. Alif. Silap. Solat kan. Sod, lam, alif, ta, marabutah. Okey. Pilihan jawapan yang kedua. Sod, lam, alif, ta, ta'nis. Okey. Pilihan jawapan yang ketiga adalah sod. Kita nak bagi pilihan jawapan. Jadi kita buatlah jawapan yang salah lah kan. Okey. Sod, lam. Okey. Lam ni kita tak perlu sambung lah. Kalau murid yang ni, dia akan tahulah ni salah sebenarnya. Sebab cara menyambung tu tak betul. Sod, lam, alif, ta, ta'nis. Okey. Jadi apakah jawapan yang betul? Kita tekan simbol right. Jawapan yang betul adalah sod, lam, alif, ta, marabutah. Okey, jawapannya adalah jawapan markahnya adalah 2. Okey, kemudian add answer feedback. Kalau kita nak buat lah, kalau kita tak nak buat pun tak mengapa. Okey. Macam biasa, maaf. Cuba lagi. Kemudian correct answer. Tahniah. Okey, kita save. Okey, dan siaplah 2 soalan. Done. Okey, kita dah ada 2 soalan. Sekiranya kita nak buat 10 soalan, maka kita tekanlah simbol tambah itu sebanyak 10 kali. Dan sekiranya kita nak buat 5 soalan, tekanlah simbol tambah itu 5 kali dan begitulah yang seterusnya. Baik, sekarang kita nak lihat. Kita tekan simbol 3 titik yang di atas sekali. Okey, kita tekan preview. Kita nampak macam ni lah bentuknya. Okey. Ini ada simbol pensel di sebelah kanan ni. Ini sebenarnya untuk kita ya, pemilik akaun untuk edit. Okey, ini biasa kan. So macam mana kita nak jadikan Google Form ini nampak menarik? Okey, kita tekan simbol pensel ini, kita edit ya. Okey, kita pergi kepada ada simbol warna di atas. Okey, kita tekan. Ni header ni. Header ni untuk kita pilih gambar. Themes. Okey, ini gambar yang telah disediakan lah. Kalau kita rasa nak upload, kita upload lah daripada galeri kita. Ataupun foto, kita upload lah daripada galeri kita. Ataupun apa-apa gambar yang ada. Okey, saya menggunakan header yang ada di sini lah. Gambar-gambar yang ada di sini sahaja sebagai tutorial. Okey, saya berminat dengan gambar ini. Ni macam mutiara ni. Okey.
Okey, saya insert. Okey, kemudian theme color ni saya select warna yang agak pekat sikit, purple yang ni. Kemudian background color ni saya ambil yang di tengah-tengah ini. Kemudian font style ni sebaik-baiknya tulisan yang formal lah. Jadi yang formal ni lebih kepada basic tu dah cukup cantik lah. Supaya senang murid kita nak baca lah. Jadi saya tak tukar ya. Kemudian saya tekan apply. Nampak? Cantik tak? Kan purple color ya. Okey, purple color. Okey. Dia apa? Ya, sekarang kita nak tengok macam mana rupa soalan yang kita akan beri kepada murid kita. Tekan simbol 3 titik ini, preview. Okey. Beginilah rupanya. Beginilah rupanya bentuk soalan yang kita akan beri kepada murid kita. Dan ni yang ada ni submit ni. Ada tulisan submit ni. Inilah yang kita akan beri kepada murid kita. Dan bagaimana caranya? Kita tekan URL link di atas tu. Ni kita tekan. Okey, nampak kan? Yang pertama sekali, Pendidikan Islam tahun 5. Jadi ada simbol kopi, kemudian ada simbol pensel, yang di tengah tu ada simbol 3 macam tu kan? Okey, kita tekan simbol yang ni. Dah keluar paparan. Jadi kita pilihlah nak hantar ke grup kelas yang kita ajar itu. Okeylah, katalah saya hantar ke grup kelas ni WhatsApp lah ya, katakan WhatsApp. Okey, ni adalah grup-grup kelas ni, tapi sebab saya nak bagi contoh, saya hantar ke grup kerja sekolah anak saya lah. Okey, kita nak tengok macam mana. Okey, ni dah Pendidikan Islam tahun 5. Katalah inilah grup kelas murid kita yang kita nak hantar tu. Okey, kita hantar. Katalah begitu. Okey, macam mana nak tahu betul ke tidak ni apa yang kita buat ni? Okey, kita tekan link Google Form tu. Okey, anggaplah kita ni murid yang sedang menekan link Google Form itu tadi. Okey, murid kita akan nampak macam ni. Inilah paparan yang murid kita akan lihat. Dan bila mereka dapat ni, mereka akan jawablah. Saya kata masukkan nama mereka, kehadiran. Katalah namanya adalah okey, murid itu adalah Akmal. Dia akan tekanlah nama dia Akmal. Okey, kemudian dia akan jawab soalan. Okey, soalan pertama, jauhikan perkataan ihsan. Okey, katalah dia tekan yang tengah ini. Dan soalan yang kedua, jauhikan perkataan solat. Katalah dia tekan yang pertama. Kemudian dia submit. Okey, macam mana dia nak tahu berapa markah yang dia dapat? Okey, view score. Okey, dia dapat markah penuh 4/4, bermakna betul semua. Okey, begitulah. Kita dah nampak kan? Macam inilah keadaannya. Okey. Macam mana pula kalau murid tu salah jawapannya? Okey. Okey, saya back semula saya back semula. Okey, back lagi sekali. Sampai saya nampak ni simbol pensel ini. Simbol pensel ini hanya akan dapat dilihat oleh pemilik akaun sahaja. Murid kita tadi dia tak nampak. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau murid tu salah menjawab soalan. Okey, saya tekan simbol pensel ini. Katalah macam ni. Okey, tengok ya. Kita preview. Macam tu kan. Okey, katalah murid tadi kehadirannya nama dia Akmal. Kemudian dia pilih jawapan ihsan itu, dia letak jawapan yang salah. Katalah dia letak jawapannya alif ha sin alif nun, ihsan. Kemudian perkataan solat tu dia letak jawapan yang betul, solat. Kemudian dia submit. Kemudian dia tengok ya view score. 2/4. Jadi dia akan tengoklah mana salah jawapan aku ni. Oh, dia akan tengok kat sini. Correct answer, dia bagi tahu jawapannya ya. Correct answernya adalah ihsan. Feedback, maaf, cuba lagi.
Okey, yang solat ni betul feedbacknya tahniah. Okey, jadi itulah serba sedikit perkongsian ya tutorial bagaimana cara untuk membina soalan dalam Google Form hanya menggunakan smartphone. InsyaAllah saya akan berkongsi lagi di dalam tutorial akan datang kaedah-kaedah pengajaran yang boleh kita lakukan hanya menggunakan smartphone. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.